jelaskan kepada kita tentang supaya mengambil pengajaran daripada kaum yang dibinasakan kerana ingkaran mereka kepada kekufuran mereka, ingkaran mereka kepada rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Allah SWT mula cerita dengan satu kaum yang telah mendustakan seorang rasul yang hebat, seorang rasul ulul azmi, itu Nabi Musa AS. Walaqad arsalna Musa, dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Musa bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat yang turun kepada Nabi Musa adalah ayat-ayat apa? Kitab apa yang turun kepada Nabi Musa? Kitab Taurat. Kitab Taurat. Jadi kitab Taurat belum turun lagi kepada Nabi Musa. Ketika inilah kitab Taurat belum turun lagi. Kitab Taurat turun bila apa? Nabi Musa dah dibinasa Firaun. Nabi Musa dah seberang laut tu. Nabi Musa menajat kepada Allah SWT, baru kitab Taurat turun. Jadi ayat di sini bukan bermaksud ayat kitab lah, ayat. Ada kalanya ayat tu bermaksud ayat kitab. Jadi ayat-ayat kami diterjemahkanlah bahasa Melayu ni, bahasa Indonesia diterjemah pun. Tapi dalam Melayu ni Syekh Basmi diterjemah ayat-ayat kami. Saya takut nanti kita ingat ayat-ayat ni adalah ayat-ayat kitab. Dua-dua pun dia pakai ayat-ayat kami juga. Indonesia pun digunakan ayat-ayat kami dengan membawa ayat-ayat kami. Jadi ini bukan ayat Taurat, bukan ayat kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah ayat-ayat Taurat. Jadi ayat-ayat di sini apa maksudnya? Adalah mukjizat. Dalam Al-Quran ini, Al-Quran tak ada satu pun ayat yang guna perkataan mukjizat, ijaz ke, mukjizat ke, tak ada. Allah, para Nabi semua dapat mukjizat. Semua para Nabi, cerita Nabi banyak sekali dalam Quran. Satu pun Allah tak gunakan perkataan mukjizat. Widari. Cuba kita dah kata berapa kali Quran, jumpa tak mukjizat? Tak jumpa Masya Allah. Tak ada mukjizat, memang tak ada. Jadi yang ini ayat, bila Allah kata ayat, ulama tafsirkan sebagai mukjizat. Kerana Nabi Musa jumpa dengan Firaun, dibawa apa? 9 mukjizat. Itulah mukjizat kami. Dibawa mukjizat jumpa dengan Firaun. Itu satu mukjizat bi ayatina. Kalau kita terjemahkan dia mukjizat kami. Itu kenapa dia cakap ayat? Terjemahan. Awak pandai-pandai lah baca. Dia cakap ayat, tak silap lah. Ayat-ayat kami betul lah. Tapi bukan maksudnya ayat ini adalah ayat yang bermaksud ayat-ayat yang ditulis atau ayat-ayat apa ni, kitab. Bukan. Dia tak salah, dia tulis ayat lagi. Kira kan dia terjemahkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan, bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alam tu apa? Alam tu dunia, world dalam dunia lah, World Cup dunia. Alam dunia lah, biasa alam. Jadi yang dimasukkan alam apa tu? Alam dimasukkan adalah alam dari sudut bahasa Arab punya alam. Alam dari sudut bahasa Arab, Masya-Allah. Apa yang selain daripada Allah itulah alam. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan semesta makhluk. Semua makhluk, semesta makhluk, bukan sebentar alam dunia, semesta dunia. Itu Tuhan. Alam malaikat macam mana pula? Termasuk alam ke? Ada. Jadi dia letak alam tu, tapi alam bukan bahasa Melayunya alam tak? Bukan bahasa Melayunya alam maksudnya. Maksudnya alam di situ adalah alamin. Alamin adalah makhluk. Apa yang di langit dan di bumi, bukan dunia, bukan alam ini. Kalau dalam ayat yang lain Allah kata langit. Langit itu daripada mana? Daripada langit yang ketujuh. Dunia, alam
Adakah kita masuk langit yang ketujuh? Daripada langit yang ketujuh sampai ke bumi itu semua alam. Itu semua adalah makhluk lah kita katakan. Terjemahan dia biasanya kata ulama adalah makhluk Tuhan. Jadi dia tak silap juga. Dia cakap alam. Kita faham alam apa? Dunia pula. Siapa yang salah? Kita lah. Kita tak belajar. Quran ni nak kena belajar lah. Tafsir je. Tak ke baca terjemahan aja. Untuk terjemahan dah okey lah. Tapi ada ayat-ayat yang tak cukup dengan terjemahan, kena dengan tafsir. Jadi ayat-ayat di sini maksudnya adalah dengan mukjizat-mukjizat kami. Wa sultan. Sultan pula. Dia terjemah sultan mukjizat pula. Allahu Akbar. Ini juga ke? Apa ni? Dia mungkin betul kerana dia ambil daripada kitab lain, tapi bukan daripada kitab tafsir yang saya baca lah. Mungkin dia refer kepada kitab lain. Sultan pula adalah apa ni? Hujah kekuatan. Sultan ni adalah kuasa. Kuasa apa? Kuasa berhujah. Apa buktinya? Buktinya bila Nabi Musa jumpa Fir'aun aja, dia berhujah dengan Fir'aun. Panjang. Dalam surah apa? Dalam surah Syu'ara, dalam surah Taha, tengok Nabi Musa berhujah sampai Fir'aun tak boleh jawab. Datang je ke ni, siapa ni? Anak pungut ni, kita pungut kau gini semua datang nak cabar dia. Dia berhujah ini. Kau lagi kau dulu pernah buat sesuatu ni. Dia nak cakap Nabi Musa pernah bunuh orang. Kau ada buat sesuatu. Kau tahu kan? Dia gertak Nabi Musa. Jadi macam mana Nabi Musa nak berhadapan dengan Fir'aun ini? Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia sultan yang berhujah dengan Fir'aun sampai Fir'aun kalah. Dalam hujah tu Mubin adalah yang jelas, yang nyata dan memang terang-terang. Sampai sampai Fir'aun pun dia pun mengaku juga. Dia pun percaya yang Nabi Musa ini adalah Rasul Allah, Nabi Allah. Buktinya apa? Dia dah mati lah. Dia nak mati apa dia kan? Dia mengucap, aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Musa dengan Harun. Jadi dia juga, ataupun aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Jadi dia mengucap sebelum dia nak mati tu. Jadi dia yakin dalam ayat yang wastaiqanathu. Dia yakin kan tentang bukti-bukti mukjizat dan hujah Rasul. Macam Abu Jahal, dia tak yakin dengan Al-Quran. Al-Quran ni daripada Tuhan. Saya nak tanya tuan-tuan, Abu Jahal ni, dia tak yakin ke Al-Quran ni daripada Allah? Dia yakin. Tapi biasalah, apa? Puasa punya pasal, orang langgar je, prinsip ke apa ke apa, dia langgar je nak puasa. Nak puasa apa? Nak buat macam mana? Kita pun tinggal tempat Malaysia, kita tengok kalau orang nak berpuasa macam mana dia buat. Puasa punya pasal, prinsip ke tak prinsip, langgar tak? Bukan lawan tetap lawan, langgar tetap langgar. Langgar-langgar jatuh semua, dia punya prinsip semua kerana puasa. Sama juga dengan Abu Jahal, sama juga dengan Fir'aun. Pemimpin ni dia langgar dia punya prinsipnya kerana apa? Puasa. Kerana puasa itu power dia nak pasal dia yakin yang Nabi Musa ni adalah seorang Rasul, tunjuk dengan dia kebenaran melalui mukjizat dan juga dengan hujah-hujah yang jelas nyata. Jadi Allah kata mubin ni jelas nyata, sangat nyata kepada mereka, sangat jelas kepada mereka.